Soalan yang pertama, 1A. Senaraikan semua faktor bagi 20. Okey, jadi faktor ni kita belajar semasa di tingkatan 1. Jadi kita kena refresh balik macam mana nak cari faktor. Okey, faktor bagi 20, kita kena tahu apa pasangan yang kita darab akan mendapat 20. Contohnya, 1 darab 20, kita akan dapat 20. Okey, seterusnya 2 darab 10, kita akan dapat 20. Okey, 4 darab 5, kita akan dapat 20. Okey, selain daripada 3 yang cikgu bagi ni, ada lagi tak? Okey, dah? Tak ada. Okey, bila tak ada, maksudnya 3 pasangan ni ialah faktor bagi 20. Kita tulis. Okey, bila kita tulis, kita mesti susun mengikut tertib menaik. Daripada nombor yang paling kecil kepada nombor yang paling besar. Jangan kita tulis berterabur, okey? Okey, soalan yang kedua. Tentukan gandaan sepunya terkecil GSTK bagi 18 dan 60. Okey, dia ada banyak cara untuk kita kira GSTK. Cuba akan tunjuk satu cara untuk kira, iaitu menggunakan kaedah pembahagian berulang. Kita tulis 18 kat sini dan dekat sini kita tulis 60. Okey, kemudian kita kena fikir 18 dan 60 boleh bahagi dengan nombor berapa yang paling terkecil, smallest number. Okey, bahagi dengan 2. 18 bahagi 2 akan dapat 9, 60 bahagi 2 akan dapat 30. Okey, 9 dan 30 boleh bahagi dengan nombor berapa? Yang paling kecil, nombor 3. Sebab 9 dan 30 tak boleh dibahagi dengan 2. Okey, 9 bahagi 3 kita akan dapat 3. 30 bahagi 3 kita akan dapat 10. Okey, kemudian 3 dan 10. Kita bahagi dengan 3. 3 bahagi 3 dapat 1. 10 bahagi 3 tak boleh, jadi kita tulis 10 di sini. Dan dekat sini kita bahagi dengan 10. Okey, 1 bahagi 10 dia remain jadi 1. 10 bahagi 10 akan dapat 1. Okey, bila kita buat menggunakan, ini dinamakan kaedah pembahagian berulang. Okey. Final answer kita mestilah 1. Dia mestilah 1 semua dekat bawah tu. Okay, dia mesti 1 semua dekat bawah ni. Okey, bila kita dah dapat, untuk kita berikan jawapan yang terakhir, final answer, kita darab semua yang dekat sebelah tepi ni, yang kita bahagi ni. Okey. Jadi GSTK 2 darab 3 darab 3 darab 10. Dan kita akan dapat 180. Okey. Okey, soalan kedua. Rajah di bawah menunjukkan satu garis lurus AB dilukis pada grid segi 4 sama bersisi 1 unit. X ialah satu titik yang sentiasa berjarak 3 unit dari garis lurus AB. Pada rajah di bawah, lukiskan lokus bagi titik X dan huraikan selengkapnya lokus bagi titik X. Okey, lokus kita belajar semasa di tingkatan 3. Okey, jadi macam mana kita nak lukis lokus? Bila dia kata berjarak 3 unit dari garis lurus AB, maksudnya
Kita kira. Locus kita mestilah sentiasa 1 unit. Okey, yang ni 1 unit, 2 unit, 3 unit. Jadi, locus kita yang pertama ialah di sini. Okey, dan juga ke bawah. 1, 2, 3. Okey, yang ni locus yang kedua. Okey, untuk soalan yang macam ni, locus dia akan ada 2. Okey, B. Huraikan selengkapnya locus bagi titik X. Okey, macam mana kita nak huraikan locus bagi titik X? Okey, kita tulis sepasang garis yang selari dengan AB dan berjarak 3 unit dari garis AB. Okay. Okay, next question. Okay, yang ni algebra lah. Kita kena baca soalan, fahamkan soalan betul-betul. Hadi membeli X biji karipap dan Y biji donat. Okay, maksudnya di sini, karipap ni ialah X. Dan donat ialah Y. Ini kita kena pay attention. Jumlah karipap dan donat yang dibeli ialah 35 biji. Maksudnya di sini, bila kita tambah karipap X, tambah donat Y dan kita akan dapat 35. Karipap yang dibeli adalah 5 biji kurang daripada donat. Okey, karipap apa? X. Bila kurang, maksudnya kita kena tolak. Okey, X sama dengan Y sebab donat Y tolak 5. Okey, kita dah ada 2 persamaan. Jadi kita tulis semula persamaan kita. X tambah Y sama dengan 35. Ini persamaan yang pertama. Kemudian X sama dengan Y tolak 5. Ini persamaan yang kedua. Okey, kemudian daripada persamaan yang kedua, kita gantikan ke dalam persamaan yang pertama. Okey? Jadi, yang Y dekat sini, kita masukkan dalam X ni. Okey? Kita gantikan. Y tolak 5 tambah Y. Kenapa kita gantikan? Kerana kita nak dapatkan satu pemboleh ubah saja. Satu variable iaitu Y. Kita nak cari satu variable. Jadi kita susun semula Y tambah Y. Kemudian 35. Negatif 5. Kita pindah ke sana dia akan jadi positif 5. Y tambah Y 2Y. 35 tambah 5, kita dapat 40. Dan kita nak cari Y. Y sama dengan 40 bahagi dengan 2. Y kita akan dapat 20. Okey, bila kita dah dapat Y sama dengan 20, kita masukkan dalam persamaan kedua untuk kita dapatkan X. So, when Y equal to 20, X equal to 20 minus 5. Okay. Kita dapat dah jawapan kita. Jadi algebra ni kita perlu praktis untuk kita mahir. Kena buat banyak latihan. Okey, seterusnya soalan 4. Rajah di bawah menunjukkan dua segitiga bersudut tegak ABC dan EDC yang kongruen. Okey, bila dia kata kongruen, maksudnya bentuk dan ukuran yang sama. Okey.
Okey, BC 12. Bila BC 12, maksudnya CD pun 12 cm. Okey, AC 18.4, CE pun 18.4. Soalan A. Hitung nilai Y. Okey, jadi kita kena kira nilai Y. Macam mana kita nak kira nilai Y? Kita kena guna konsep Pythagoras theorem. Okey, cikgu keluarkan segitiga yang kita perlu kira ni. Okey, ini segitiga yang kita perlu kira. Kat sini ada 12, 18.4 dan di sini Y. Okay, apa formula Pythagoras yang kita dah belajar semasa di tingkatan 1? C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, C ialah ukuran yang paling panjang ataupun dikenali sebagai hypotenuse. Okey, di sini C ialah 18.4 kuasa 2. A dan B kita boleh ambil mana-mana yang menghubungkan dan akan mendapatkan 90 darjah. Sama ada 12 ataupun Y, dia tak kisah sebab bila kita tambah kita akan dapat jawapan yang sama. Okey, katakanlah cikgu jadikan A sebagai 12 kuasa 2 tambah, okey, B sekarang ialah Y kuasa 2. Macam mana nak senang untuk kita ingat, bila kita nak cari, okey, C ialah garis yang terpanjang. Bila kita nak cari garis yang terpanjang, kita perlu tambah. Okey, sekarang Y, dia ialah garis yang pendek. Bila pendek, kita tolak. Jadi Y sama dengan, kita tolak okay, disebabkan kita tak cari Y je, jadi kita kena buat square root, punca kuasa. Jadi bila kita kira, kita akan dapat jawapan kita ialah 13.95 cm. Okey, unit jangan lupa tulis. Unit amat penting. Okey, B. Hitung luas dalam cm bagi segitiga bersudut tegak EDC. Yang cikgu lukis ni lah. E DC. Okey, tadi kita dapat Y sama dengan 13.95. Okay, apa formula segitiga? 1/2 darab dengan tapak dia, base dia, iaitu 12. Darab dengan tinggi, 13.95. Dan kita akan dapat 83.7 cm square. Okay, unit dia mesti kuasa 2 kerana dia ialah luas. Okay, seterusnya soalan yang ke-5. Tulis 2 implikasi bagi pernyataan berikut. 4K tambah K sama dengan 25 jika dan hanya jika K sama dengan 5. Okey, ini murid-murid boleh refer buku teks form 4 page 64. Okey, untuk refresh balik macam mana cara nak tulis implikasi. Okey, textbook form 4 page 64. Okay, implikasi yang pertama, jika 4K tambah K sama dengan 25, maka K sama dengan 5. Implikasi yang kedua, jika K sama dengan 5, maka 4K tambah K sama dengan 25. Okey, dia terbalik je. Okey, premis. Tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Seterusnya, tentukan keesahan hujah tersebut. Okey, premis pertama, jika X ialah gandaan 10, maka X boleh dibahagi tepat dengan 2. Premis 2, kita perlu tulis.
kesimpulan 45 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Bila kita lihat pada kesimpulan dia ialah tidak boleh. Jadi premis 2 pun kita akan tulis bukan. Maksudnya negatif. Premis 2, X bukan gandaan 10. Okey, validity. Sama ada dia sah ataupun tidak sah. Okey, ni murid-murid boleh buka buku teks Form 4, textbook. Form 4, page 75. Untuk rujuk jadual validity. Sama ada sah ataupun tidak sah. Okey, untuk kes ni dia ialah tidak sah kerana tidak memenuhi format hujah yang ditetapkan. Okey, seterusnya soalan 6. Rajah 6 menunjukkan graf laju masa bagi perjalanan kami ke sekolah dengan menaiki sebuah basikal. Okey, untuk graf ada 2 jenis. Yang pertama, laju versus masa. Yang kedua, jarak versus masa. Jadi, murid-murid perlu berhati-hati semasa menjawab soalan. Baca soalan betul-betul. Okey, A. Hitung laju purata dalam meter per saat pergerakan kami dalam tempoh 8 saat. 8 saat maksudnya total lah. Okey, perjalanan dia. Kerana total perjalanan ialah 8 saat, 8 seconds. Okey, untuk graf laju versus masa. Okey, untuk laju purata, kita boleh lihat pada formula yang diberikan. So, formula dia ialah laju purata sama dengan jarak yang dilalui bahagi dengan masa yang diambil. Okey, untuk jarak, kita perlu kira luas di bawah graf. Untuk graf laju versus masa. Okey. Jadi di sini, dia ada bentuk trapezium. Ada 2 bentuk trapezium di sini. Okey, yang ni yang pertama. Yang cikgu garis yang biru ni. Okey, dan yang hijau ni ialah yang kedua, trapezium yang besar ni. Okey. Okey, untuk trapezium yang pertama, yang biru tu, formula trapezium boleh lihat pada formula yang diberikan. Jadi, 1/2 darab dengan hasil tambah sisi selari. Sisi selari maksudnya sisi yang sama. Sisi yang sama untuk trapezium warna biru, dia sisi yang atas dan bawah. Dia selari, dia sama. Jadi, yang atas tu 5 tolak 2, kita akan dapat 3 di sini. Jadi 3 tambah yang bawah, sifar kepada 5, maksudnya 5. Dan kita darab dengan tinggi. Tinggi dia iaitu 10. Tinggi trapezium biru. Kemudian kita tambah dengan trapezium, luas trapezium yang berwarna hijau. 1/2 darab dengan 2 sisi selari. Jumlah 2 sisi selari. Okey, sisi selari untuk trapezium warna hijau ialah sisi kiri dan kanan. Sebab dia sama, dia selari. Okey, untuk sebelah kiri, sisi dia ialah 10 dan sebelah kanan ialah 30. Dan kita darab dengan tinggi dia. Tinggi dia 8 tolak 5, kita akan dapat 3. Kemudian kita bahagi dengan jumlah masa yang diambil, iaitu 8 saat.
Okay, bila kita kira, kita akan dapat 40 tambah 60 bahagi dengan 8. Dan jawapan kita ialah 12.5 meter per saat. Okay, meter per saat sama ada kita tulis M/-1 ataupun M per S. Okay, dia sama je maksud dia. Dan unit very important. Okay, make sure unit betul bila kita jawab. Okay, B. Huraikan gerakan Kamil untuk sampai ke sekolah. Jadi kita kena tulis, kena explain daripada result yang kita dapat, jawapan yang kita dapat. Dalam tempoh 8 saat, basikal Kamil bergerak sejauh 100 meter. Okey, mana kita dapat 100 meter? Sebab 100 meter kita dapat daripada jumlah ini. Total distance. Jumlah jarak yang bahagian atas yang kita kira tadi. Dengan laju purata 12.5 meter per saat. Okey, ini jawapan kita lah yang kita dapat tadi, okey? Okey, sekarang soalan 7. Okey, untuk soalan 7, murid-murid boleh buka buku textbook Form 5. Okey, page 87 to 88. Okay, untuk rujuk kepada, untuk lihat contoh yang agak sama dengan soalan ni. Okay, 7A. Encik Adam membeli insurans motor untuk lorinya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak 3,500. Lori yang dibeli, Encik Adam telah mengalami kemalangan dengan kerugian sebanyak 11,000. Nyatakan sama ada Encik Adam boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami atau tidak. Yes, Encik Adam boleh membuat tuntutan kerana kerugian yang dialami melebihi jumlah deductible. Jadi jawapan dia ialah boleh. KB, Encik Adam ingin membeli insurans kebakaran untuk pangsapurinya. Syarikat insurans menetapkan bahawa nilai boleh insurans pangsapuri tersebut ialah 80,000. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsurans 70% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak 2,000. Berapakah jumlah insurans yang harus dibeli untuk pangsapuri Encik Adam? Okey, jadi apa formula untuk kita kira jumlah? Jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, jadi formula dia ialah peratusan co-insurans darab dengan nilai boleh insurans harta. Peratusan co-insurans dia ialah 70%. Jadi 70/100 darab dengan nilai boleh insurans harta 80,000. Jadi bila kita kira, kita akan dapat RM56,000 untuk B1. Pada bulan Mac, pangsapuri Encik Adam terbakar disebabkan oleh lita pintas. Dia telah mengalami kerugian sebanyak RM25,000 akibat kebakaran itu. Jika Encik Adam menginsurans rumahnya dengan
dengan jumlah 42,000, hitung bayaran pampasan yang diterima je. Okey. Jadi, Encik Adam, dia tidak menginsurkan rumah dia seperti yang ditetapkan, iaitu 56,000. Dia pilih untuk menginsurkan insurans yang lebih rendah. Okey, untuk soalan ni, macam mana kita nak jawab? Kita kena ambil 42,000 yang Encik Adam insurans, kita bahagi dengan jumlah insurans yang sepatutnya dibeli, iaitu 56,000, dan kita darab dengan kerugian. Selepas itu kita tolak dengan deductible. Jadi bila kita kira, kita akan dapat jawapannya RM16,750. Okey. Okey, seterusnya soalan 8. Okey, untuk soalan 8, dia straightforward. Puan Suriana menjalankan aktiviti di dalam kumpulan dengan mencari isi padu gabungan pepejal yang diberi. Setiap kumpulan diberi 2 pepejal yang mempunyai bentuk berbeza, iaitu bentuk kon dan silinder. Kumpulan Siva menerima pepejal seperti rajah 8. Dia diminta untuk mencari isi padu gabungan pepejal tersebut. Okey? Jadi kita perlu kira gabungan pepejal dan kita perlu tahu formula. Formula diberikan. Okay, cuma di sini soalan dia agak tricky, tapi dia tak tricky sangat. Cuma kita perlu ada general knowledge untuk jawab soalan ni. Okay, apa formula untuk kun? 1/3 pi J kuasa 2T. Okay, untuk silinder, pi J kuasa 2T. Okay, sekarang kita masukkan angka. Okay, untuk kun 1/3. Okay, pi kita guna pi yang diberikan, iaitu 22/7. Darab dengan, okay, bila kita nak kira jari, panjang diberikan 7 cm ni, yang ni, dia ialah diameter 7 cm. Bila kita nak kira jari, kita mesti kena bahagi dengan 2. Jadi kita akan dapat 3.5 untuk kita kira jejari. Jejari ialah half daripada diameter. Okey, jadi 3.5 kuasa 2 dan tinggi dia ialah 8. Kemudian kita tambah dengan silinder 22/7 dan jejari dia sama. Cuma di sini kita kena hati-hati dengan nilai jejari. Kita mesti ingat kalau dia bagi diameter, kita perlu bahagi dengan 2 untuk dapat nilai jejari. Okey, bila kita kira 8/3. Okey, better untuk jawapan kita tulis dalam pecahan sebab dia lagi tepat berbanding kita tulis dalam perpuluhan. Okey, bila kita tambah, kita akan dapat okey, dan unit jangan lupa, dia ialah kuasa 3. Kerana kita cari isi padu. Okey, seterusnya soalan 9. Diberi fungsi kuadratik f(x) sama dengan x kuasa 2 tolak 6x tambah 8. Lakarkan graf fungsi kuadratik berdasarkan fungsi yang diberikan. Okey, daripada persamaan kuadratik yang diberikan, apa maklumat yang kita dapat? Okey, bila kita lihat di depan x kuasa 2, dia ialah positif. Kalau dia tak ada apa-apa, maksudnya dia ialah positif. Dia ialah positif 1 koefisien dia. Bila positif 1, bila positif, graf kita senyum. Dan yang ini ialah C. C ialah persilangan pada
paksi Y. Okay, sekarang kita boleh plot graf kita. Okey, jadi C kita ialah 8 di sini. Okey, sekarang macam mana kita nak tahu, kita nak cari root X kita? Kita kena guna calculator. Okey, untuk dapatkan nilai-nilai X. Okey, kita tekan EQN macam biasa. Kita masukkan A sama dengan 1, B sama dengan -6, C sama dengan 8. Dan kita akan dapat X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 2. Okey, yang ni kita kira guna kalkulator. Okey, bila kita dapat dua nilai, maksudnya nilai tu ialah bersilang, nilai X tu dia bersilang di paksi X. Jadi 2 di sini dan 4 di sini. Okey, kita ikut turutan bila kita tulis. Jadi bila semua ni ada, kita akan dapat markah penuh. Okey, seterusnya soalan 10. Tentukan nilai bagi cos 127.4 darjah berdasarkan sudut rujukan sepadan. Okey, yang ni alfa. Okey, kita tahu untuk cos 127.4 dia berada pada sukuan kedua. Okey, ni murid-murid boleh refer textbook. Form 5. Page 175. Okey, jadi bila cos di sukuan kedua, cos kita ialah negatif. Okey, kita kira. Jadi sukuan kedua negatif cos 180 darjah tolak dengan theta. Theta ialah sudut yang diberikan. Jadi kita akan dapat negatif 0.6074. Okey, seterusnya. Soalan B1. Lengkapkan jadual nilai bagi fungsi Y sama dengan 2 cos 2x pada ruang jawapan. Okey, ini senang je. Kita masukkan je. Kita gantikan. Okey. Yang ni diberi nilai X. Okey, graf kita ialah Y sama dengan 2 cos 2x. Okey, untuk yang ni kita tak tahu berapa nilai Y dia. Kita gantikan dalam X ni. Okey, lepas kita dah gantikan, kita kira guna kalkulator. Contohnya, cikgu bagi contoh. 2
cos 2. Okey, X gantikan dengan 135. Dan kita akan dapat sifar. Okey, kemudian untuk yang kedua, kita akan dapat negatif 2. Jadi kita pun tulis dekat dalam jadual kita. Seterusnya kita perlu lukis graf. Okey, lukis graf kita ikut je lah berdasarkan jadual yang ada di atas. Kita buat paksi dulu. Paksi Y. Okey, dua di atas ni, dua ni, dia maksud dia ialah amplitude. Okey. Amplitude ni maksud dia punya tinggi graf kita. Tinggi ataupun bahagian yang bawah. Okey, jadi 2 ialah paling tinggi. Jadi kita tulis 2 di sini. 1, sifar. Negatif 1, negatif 2. Okey, kemudian kita ada paksi X di sini. Okey, jadi kita plot graf kita. Paksi X kita di sini 45 darjah, 90 darjah, 135 darjah, 180 darjah, 225 darjah, 270 darjah, 315 darjah, 360 darjah. Okey, kita plot graf. X kosong, Y 2. Okey, jadilah ni lah graf kita. Okey.